Jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang saya hormati pengerusi serta ahli jawatankuasa Masjid Ridwaniyah, seterusnya Ketua Imam, Tuan Bilal, siap pegawai-pegawai masjid yang dikasihi para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini masih lagi kita diberi peluang dan juga ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk sama-sama duduk dalam ruang legar majlis Allah Taala, yang mana peluang ini bukan kita yang pilih. Hakikatnya Allah Taala memilih setiap insan di antara kita ini, khususnya di Masjid Ridwaniyah ini, untuk duduk dalam majlis Allah. Maknanya kita dipayungi oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Dan syukur sekali lagi saya juga panjatkan kehadrat Allah SWT kerana saya sekali lagi dijemput untuk bersemuka dengan tuan-tuan, puan-puan, bagi menggantikan Fadil Ustaz yang tak dapat hadir pada malam ini. Cumanya kekosongan yang sedia ada ini akan kita isi apa yang patutlah untuk sama-sama kita bawa balik bekalan, tak sikit banyak, tak banyak sikit, untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari hidup, yang mana cabaran demi cabaran yang kita terima daripada anasir-anasir dalaman dan juga luaran dalam kehidupan, bagi memungkinkan kita ini tewas dalam perjuangan dalam agama Allah ini. Namun begitu, kita berserah kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberi rahmat dan juga barakah dalam kehidupan kita, agar kita dan di penghujung kehidupan kita dapat kita menikmati akan husnul khatimah, insyaAllah. Pada malam ini tuan-tuan, ingin saya kongsikan bersama tuan-tuan dalam kitab yang saya bawa ni lah, kitab Jawahirul Mawhub ni, dengan satu hadis yang Nabi yang dibawa oleh, yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada kita, bahasanya seorang lelaki berkata, Ya Rasulullah, khabarkan olehmu akan daku, jika dibunuh akan daku di dalam perang fisabilillah, adakah mengkifarat Allah Ta'ala daripada aku akan dosa aku? Sahabat ni tanya dekat Nabi, tuan-tuan, sebenarnya aku ni yang banyak dosa. Kita cerita pasal dosa ni, aku ni yang banyak dosa. Sekiranya aku pergi perang fisabilillah dan aku dibunuh dalam perang fisabilillah, adakah dengan perang fisabilillah itu akan mengkifaratkan aku daripada dosa? Itu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Sabdanya bahkan, ya, dan kau sabar mengingirakan pahala, mengingirakan pahala syahid itu, sabar mengingirakan pahala berperang di jalan Allah ini. Melainkan apa kata Nabi? Melainkan satu je, hutang. Dengan hutang, yakni tiada diampunkan dia. Ni nak ceritanya. Maksudnya banyak manalah dosa kita buat
sekali kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan. Cuma satu perkara saja, ya, yang paling besar syirik. Yang keduanya pengamalan banyak mana sekalipun kita buat, insya-Allah Allah Ta'ala akan terima, kecuali amalan akan tergantung dengan hutang kita. Hutang walaupun 1 sen tetap namanya hutang, ya. Selagi kita tak jelaskan hutang tersebut, maka belum lagi surga tempat kita. Dan pada hadis yang lain, demi Tuhan, ya, bermula diriku pada tangan kudratnya jikalau seorang lelaki dibunuh akan dia di dalam sabilillah, kemudian dihidup akan dia, dia pergi perang, mati, kalau kita katakan hidup balik, bunuh, mati balik, kan? Kemudian dibunuh akan dia, padahal ada atasnya hutang orang. Manakala 10 kali perang, 10 kali perang, 10 kali mati, hidup balik, perang, mati lagi, pahala cukup banyak, kan? Dengan 1 hutang tiada masuk surga, ya, tak masuk surga. Nak ceritanya berat lagi kerja melangsaikan hutang daripada perang fisabilillah. Itu dah, ya. Dan kata Qurtubi, tempat yang demikian itu pada orang yang mati padahal kuasa atas membayarnya, atau tiada ada ia berwasiat dengan dia. Dia ada kuasa membayar, ada kemampuan untuk membayar, tapi culah, kata orang Tara, kata culah, ngelat daripada untuk membayar hutang. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai masyarakat kita tak tahu apa PL ni. Dia suka berhutang, tapi nak bayar hutang cukup malah. Dia suka berhutang, pergi kat orang ni penaya orang ni, pergi kat orang ni dia penaya orang ni, tapi nak bayar balik tu cukup. Berat sungguh. Kenapa habit hutang ni dibelenggu dalam masyarakat kita? Ini yang payah ni, kan? Kita pun alami benda ni, tuan-tuan. Ni dalam ramai-ramai ni, kan? Dah tentu ada orang yang berhutang dengan tuan-tuan. Ada berhutang, jumpa kita tu macam tak ada apa-apa salah. Jumpa kita tu macam tak ada apa-apa salah. Memang dia ajak kita minum sekali. Saya biasalah orang macam tu, kan? Jangan berhutang kita. Tak kena Allah Ta'ala masa kenuri duduk semeja bulat dengan dia tu, dia pun tak perasan saya pun tak perasan dia. Angkat apa dah? Kan? Terus dia kata, Ustaz, duit nak turun dah, Ustaz. Duit nak turun dah. Saya kata tak kira dah turun daripada mana pun, kan? Tak kira dia turun ke naik ke, saya tak kira, kan? Janji bagilah. Tahu dah nak turun dah ni, nak turun dah. Dapat esok saya bagi. Lebuh, kan? Hak jenis ni jumpa kita walaupun tak bertentang mata, jumpa di kedai sisi saja, dia nampak kita tu, dia patah balik. Dia patah balik. Ini jenis macam ni, kan? Dan ada satu jenis PA orang lagi, kan? Dia tak perasan yang dia tu hutang dengan kawan tu. Bukan tak perasan, buat tak perasan. Kita ni segan nak minta. Fahamlah ada hutang, bagi je lah, takkan nak minta daripada orang. Bila kita cerita bab hutang ni, ada kawan tanya, dia pasal hutang orang. Saya ingat aku dah semua hidup aku tak pernah hutang. Dia boleh kata macam tu, semua hidup aku tak pernah berhutang. Masalah ni, jaga mati kita belum jamin syurga. Kita akan jadi orang yang muflis. Jaga. Hutang kan batik, hutang apa nama ni, kapet Pakistan tak bagi-bagi. Kapet mengali tu mari tu, masa hendak bukan kapet tu, pintu terbuka luas, pintu rumah, kan? Start bulan kedua mula tutup, panggil 15 kali baru nak keluar. Betul tak? Kan? Dan ada pun orang yang berhutang pada yang sebenarnya,
Baik, cerita tadi yang nak lari daripada bayar hutang. Nak lari daripada bayar hutang, Baik, kita kata kita yang peringkat bawahan ni berhutang cara kecil-kecilan. Orang yang gaji banyak berhutang cara banyak. Orang yang bisnes berhutang cara bisnes. Berhutang cara bisnes, ya. Baik. Adapun orang yang berhutang pada yang sebenarnya, maksud dia berhutang, dia nak bayar tapi tak mampu dan mati ia padahal papa ia daripada membayarnya. Dia nak bayar pun tak boleh, tak berkemampuan nak bayar. Bukan tak ada keinginan nak membayar. Maka bahawasanya Allah Ta'ala menunaikan daripadanya dengan kurnianya. InsyaAllah dengan niat kita nak bayar hutang tu, kan, Allah Ta'ala akan kurniakan sama ada pada kita atau pada orang yang akan terima, yang kita berhutang tu dengan rezeki, kan? Kerana barang yang diriwayatkan dia oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwasanya Allah Taala menyeru akan orang yang berhutang pada hari kiamat. Esok pada hari kiamat Allah Taala akan seru kepada orang yang berhutang, ya. Maka firman-Nya, hai anak Adam, pada apa engkau membuang-buang akan segala hak manusia, dan pada apa engkau menghilangkan hukuk, yakni hak-hak mereka itu, kan? Di hari kiamat esok Allah Ta'ala seru kat kita, kepada anak Adam, kan, apa yang ada pada engkau yang sampai tak mampu nak bayar balik hutang ni, kan? Dan apa yang ada pada sehingga akan menghilangkan hak sepatutnya kepada orang yang memberi hutang, kan? Maka berkata ia, hai Tuhanku, tiada aku membinasakan apa yang aku ada. Aku bukan nak binasakan, nak hilangkan hak dia, tapi aku perlu pakai duit ni, aku perlu pakai keperluan ini, tetapi memfana aku akan dia dengan adanya rezeki yang sedikit itu untuk keperluan aku dan keluarga aku, kan? Sehingga ada kalanya terbakar api, sehingga Allah Ta'ala tarik nikmat itu sehingga terbakar. Maka firman-Nya, Allah Ta'ala berfirman, aku terlebih sebenar orang yang bayar daripada engkau. Baik, maknanya bukan dia nak lari daripada bayar hutang, dia ada niat nak bayar hutang tapi belum berkemampuan. Baik, Allah dengan kudrat dan kuasanya, akan bayar daripada engkau. Maksudnya Allah Ta'ala akan tunaikan balik hak orang yang berhutang, ya, dengan hak orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang dengan hak-hak yang sepatutnya. Maka berat kebajikannya atas kejahatannya dihitungkan balik. Walaupun dia berhutang, bila dia hitungkan balik, dia ni masih ada amalan-amalan yang baik, berat kepada amalan yang baik, maka disuruh dengan dia masuk syurga. Boleh masuk syurga orang macam ni walaupun dia berhutang tapi tak berkemampuan nak bayar hutang. Tak berkemampuan nak bayar hutang. Kita pun tengok orang sekeliling kita, tuan-tuan, ada orang yang amat-amat memerlukan, kadang memang dia susah sungguh bagi bantuan, sama ada bagi bantuan itu dalam bentuk sedekah atau bagi bantuan itu dalam bentuk hutang. Boleh kita bagi, cumanya tengok pula lah gaya hidup dia macam mana. Kalau masih lagi dalam kehidupan yang susah tu, jangan duk kejar sangat, kesian ke dia. Contoh kena ingat, dalam kita memberi hutang tu, pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni rupanya banyak, tuan-tuan. Pahala orang yang bagi hutang kepada orang yang bagi sedekah berbeza, tuan-tuan. Orang yang redha bagi hutang dan tunggu saat untuk orang yang bayar balik tapi tak mampu untuk bayar balik, setiap perjalanan saah yang berlangsung itu ganjaran cukup hebat. Cuma kita tak sedar saja. Dan tersebut pada hadis, barang siapa memberi hutang bertangguh, maka baginya dengan tiap-tiap hari pahala sedekah hingga sampai ajalnya. Kita bagi hutang dengan seseorang dengan hutang yang bertangguh, hutang yang bertangguh, kan? Walaupun orang tu bayar sikit-sikit, selagi mana hutang tak habis, selagi mana hutang masih berjalan, setiap hari pahala baginya, tiap-tiap hari pahala sedekah. Sampai bila? Sampai hari ajalnya, sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal, hutang orang tu baik tak habis lagi. Pahala yang sampai dekat dia tu adalah pahala sedekah. Pahala sedekah.
yakni waktu tangguhnya, dalam tempoh bertangguh tu. Maka apabila sampai ajalnya dia mati, maka baginya dengan tiap-tiap hari yang kita duduk di alam barzakh itu, setiap hari yang kita akan dapat hutang itu sebagai sedekah. Pahala duk sampai mengalir, itu pahala sedekah sampai. Kan? Selagi mana orang tu tak langsaikan, lagi itulah pahala sedekah akan sampai walaupun kita di alam barzakh. Tu. Dan melihat Nabi SAW pada malam Mi'raj, tersurat pada pintu surga, ya, akan pahala sedekah 10 kali ganda. Mana orang yang bersedekah, pahala dia 10 kali ganda dengan rezeki yang ada pada dia. Dan pahala beri hutang 18 kali ganda. Oh, ni hebat orang bagi hutang. Sebab tu tuan-tuan, bila adanya namanya bertangguh hutang, orang tu tak mampu bayar balik, baik, kita kena redha dah. Redha dengan ketentuan Allah. Redha dengan ketentuan Allah yang mana orang ni minta tangguh dan tak mampu nak bayar hutang. Cuma yang kita tak boleh nak redha perbuatan yang malas bayar hutang. Itu tak boleh nak bersekongkol dengan orang yang tak mau bayar hutang. Cuma bila ada perkataan tangguh, minta tangguh, Allah Ta'ala dah tentukan dah, orang ni tak mampu nak bayar hutang. Tak mampu nak bayar hutang. Selagi orang kata pula, kan? Orang kata, macam ni boleh lah berhutang tak bayar. Tak masak sampai macam tu. Kita redha dengan ketentuan Allah. Itu dah memang jadi akidah kita dah. Cuma yang kita tak boleh redha perbuatan orang yang malas bayar hutang. Hak tu kita kena lawan. Maksud kena lawan, kena peringatkan. Kena peringatkan dengan firman Allah, kena peringatkan dengan hadis Rasulullah, dan kena peringatkan tentang ancaman-ancaman Allah dan juga Rasul dengan azab yang bakal diterima oleh orang yang berhutang. Itu bahaya, ya. Kita tuan-tuan, mana mungkin kita tak berhutang. Dah tentu kita ada hutang. Macam sebut awal tadi, tak banyak sikit, tak sikit banyak. Tapi kita ada niat untuk bayar hutang. Jangan nak lari daripada bayar hutang. Baik. Dan sabda Nabi SAW, likulli da'in dawa'un wa dawa'u dhunubi illa wa dawa'u dhunubi al-istighfar. Bermula bagi tiap-tiap penyakit itu ubat. Likulli da'in dawa'. Bagi tiap-tiap penyakit itu ubat. Dan ubat bagi dosa itu adalah istighfar. Tiap-tiap penyakit ada ubat, dan ubat bagi penyakit dosa adalah istighfar. Maknanya kita yang banyak dosa, rajin-rajinlah istighfar, minta ampun kepada Allah, yakni disertakan dia dengan taubat. Rajin-rajinlah kita dengan taubat, sebab kita tak dapat lari daripada salah dan juga silap, tuan-tuan. Jangan kita tangguhkan taubat, ya. Dan sabda Nabi SAW, likulli syai'in hilyatun wa hilyatu dhunubi al-istighfar. Juga disebut oleh Nabi, bagi tiap-tiap sesuatu itu pakaian, dan pakaian dosa itu adalah juga istighfar. Istighfar ni perlu, tuan-tuan, setiap masa dan setiap ketika. Rajin dan juga latih lidah kita ini daripada menyebut zikir-zikir, dan termasuk dalam zikir kita tu jangan lupa perkataan istighfar. Minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Sebab kita tak dapat lari salah dan juga silap. Kita tak dapat lari daripada kita bebas daripada dosa, bebas daripada aib. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, tentang perkara aib pada kita? Tuan-tuan, kita tanya, tepuk dada, ya, tanya diri kita sendiri, apakah kita tidak mempunyai aib? Masing-masing kita, tak payah cerita dekat orang lain, masing-masing kita mempunyai aib kita sendiri. Baik, apabila kita punya aib, bermakna ada salah dan juga silap pada kita untuk kita betulkan. Apa kata Imam Ghazali? Dia kata, in kunta tatlubu man huwa khalin minal uyub falam tajidhu, ya. Sekiranya kamu mencari setiap seseorang daripada kamu yang tidak mempunyai aib dosa,
aib, salah laku, perilaku, akhlak yang tak elok pada diri, kan? Kita cuba cari kat orang, kamu takkan dapat. Misalnya kamu nak tengok satu seorang yang bebas daripada aib, takkan dapat. Semua ada aib, semua ada salah. Sebab tu kita minta banyak-banyak pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menutup aib kita. Menutup aib kita, supaya aib kita tak didedahkan kepada khalayak ramai dengan orang lain. Dan kita juga berusaha untuk aib kita tutup aib kita sendiri. Apabila kita berusaha untuk tutup aib kita, dan kita jangan sekali-kali cuba untuk membuka aib orang. Itu dah. Bila kita cuba untuk usaha untuk tutup aib kita, dan kita berusaha juga untuk tidak membuka aib orang. Dan ini yang kita duk baca doa selepas daripada tahiyat. Selepas daripada tahiyat, yang kita minta ampun banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, kan? Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ma qaddamtu yang terdahulu, wa ma akhartu yang barang apa yang terkemudian, yang belum buat lagi pun kita dah minta ampun siap dah. Wa ma asrartu, dosa-dosaku yang dalam bentuk tersembunyi, tak ada siapa tahu, kita minta ampun banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Wa ma a'lantu, dan barang apa yang telah berlaku yang orang nampak akan salah itu, yang orang nampak sebagai dosa, ampunlah aku ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, jangan peduli sangat hai orang. Bukan tak boleh peduli, maksudnya kita peduli diri kita dulu. Dosa kita cukup banyak, yang ni yang kita nak perbetulkan dulu. Kita cuba nak perbetul orang tu banyak sangat. Tengok grup WhatsApp, ada berapa puluh grup WhatsApp, kan? Dapat sikit viral, tak ketahui punca sebenar kita tak tahu. Sebab apa? Yang kita dahulukan viral tu, tanpa kita siasat terlebih dahulu punca sebenar dia. Yang kita tahu padan muka dia. Bahaya tuan-tuan. Mengumpat di hujung jari sekarang ni lebih bahaya daripada mengumpat di hujung lidah. Di hujung lidah hanya orang di depan kita saja yang mendengar akan ucapan kita. Tapi di hujung jari tuan-tuan, satu dunia dapat mesej kita. Tak, orang kata makan tak habis tuan-tuan. Pada siapa kita nak minta ampun? Pada siapa kita nak minta ampun? Pada tuan tubuh? Pada tuan tubuh? Tak terminta oleh kita tuan-tuan. Maka berhati-hati sebelum nak dipanjangkan isu kita ni, siasat terlebih dahulu. Tuan-tuan, di Taiping ni, tuan-tuan kalau selalu pergi Taiping tahu dah apa nama ni, air mineral, cactus ada, spritzer ada, kan? Baik, viralnya dulu katanya air cactus ni air mayat. Tuan-tuan hak minum tu lega kan, termasuk saya lah, kan? Duk kata air mayat, kan? Viral. Duk minum air mayat, sebar. Yalah, dekat situ memanglah ada satu kawasan jirat Cina, kan? Ada kawasan jirat Cina tu, kan? Kita pun tak tahu mengalirnya air tu masuk situ ke mana, kita pun tak tahu. Baik, sekarang ni kita ada pihak berwajib. Kita ada jabatan mufti, ada jabatan agama, ada bahagian penyelidikan, kan? Di bahagian penyelidikan jabatan agama ni pun boleh siasat sebenarnya. Kalau kita nak mengadu lah, pun boleh mengadu. Kalau betul lah air itu betul berpunca daripada air mayat, berpunca daripada air mayat, ingat jabatan agama nak berdiam diri? Tak. Satu. Yang keduanya, kita dah mengaji dah bab fiqah yang kata air dua kolah macam mana? Air dua kolah, kan? Kita dah belajar dah fiqah. Macam mana yang disebut sebagai air dua kolah? Kalau dah ada air itu air dua kolah, masuklah apa dalam tu sekalipun, selagi tidak berubah tiga, bau, rasa juga warna, pedai bila nak buat apa pun, jatuh kebab mampuih dalam kolam tu, mercik kena kita ada air semayang, nak semayang, boleh tak terus pergi semayang? Boleh, sebab air tu air banyak.
Walaupun percikan tu hasil daripada bangkai kerbau. Percikan tu kena kita beri tu pergi sembahyang ataupun nak basuh nak rendam sekali kerbau tu. Kan? Pergi terus sembahyang. Tak ada masalah pasal air tu air banyak. Lainlah air tu air sedikit. Masuk air sedikit tu kurang daripada 2 kolah. Itu asas pengajian fiqh. Baik. Sekarang ni kita dah viral lah benda ni. Konon tu air mayat. Siapa yang confirmkan benda ni kata air mayat? Tuan-tuan, lidah kita kalau mekelan. Kini panggil apa? Loya. Nak minum. Teruslah minum. Itu cerita dia. Tuan-tuan, dalam hukum fiqh kita menceritakan hal hukum halal haram. Sah batal. Okey, itu fiqh. Hukum dia ada hukum itu dipanggil hukum syarak. Ada satu lagi hukum namanya hukum wara'. Hukum wara' atas diri kita. Mi Cina. Sebut mi Cina. Bukan mi datang daripada negeri Cina. Mi ni Cina yang buat. Takwa sini panggil tahu Cina buat. Baik. Asasnya bahan ni bahan apa? Bahan halal ke haram? Halal. Mi buat daripada tepung, kan? Campur minyak yang halal. Baik, di buku. Baik. Boleh tak kita hukum kata haram? Maka haram tu berdosa kat kita bila kita menghukumkan benda yang memang halal. Cuma tekak kita tak berapa lalu nak makan, tak sah makan, itu je. Jangan diviralkan, jangan dijajah, tak boleh haram. Tekak kita. Dari segi nisbah batin, dia betul ada pakai hukum wara'. Wara' nak menjaga hati kita. Tak sah kata Cina yang kufur kepada Allah Ta'ala sediakan makanan. Hatta orang Islam sendiri yang tak semayang pun diambil kira. Nampak? Orang Islam tapi tak semayang, dia ambil kira. Nak pilih yang mana, hak yang semayang dengan tak semayang, pilih hak orang yang memang semayang. Hukum wara'. Jangan dicampur adukkan hukum wara' dengan hukum syarak supaya kita kata rasa seronok untuk buat masyarakat jadi kucak-kacir. Jangan, bahaya. Negara kita jadi macam tu lah, tuan-tuan. Yang boleh jadi kucak-kacir negara kita sebab kita viralkan benda yang tak kita punca. Tak usul asal. Kita diajak untuk membenci atas dasar kepentingan sesuatu. Atas kepentingan sesuatu. Cukup bahaya. Sebab tu, tuan-tuan, jaga kita. Kita jaga diri kita. Jaga kita dengan Allah Ta'ala. Bukan bermakna dengan bebasnya pembuatan orang yang bukan Islam dengan produk-produk tu, kita nak boykot secara langsung. Mutakhir ini dah ada orang kita buat, belilah itu saja. Tuan-tuan rasa tak lalu makan, tu sah beli tu. Tuan-tuan, di tempat saya tu, dia punya nak bagi mata kita ni kelabu, kita kata. Mi hak bungkus siap tu memang orang Cina buat. Mi bungkus siap dah. Dia nak kata orang Melayu buat, orang Melayu pula dia tak buat bungkus macam tu satu ketika dulu. Orang Melayu ni dia jenis lungguk. Tuan nak berapa keti, nak berapa kilo, sekilo baru dia ambil. Okey. Dia usaha, dia rongkaikan daripada bungkusan tu, rongkaikan semua tu, dia buat dalam plastik merah. Dia buat dalam plastik merah, nak kata hak ni Melayu punya. Yalah Melayu punya, Melayu hak jual. Lebih tidak berdosa dia jual hak yang memang dalam plastik yang dia memang dah bungkus siap dah. Kalau orang tanya ni apa punya, ni bukan hak orang kita buat. Nak beli boleh, tak mau beli terpulang. Lebih jujur dia berniaga macam tu daripada dia kata ini memang orang kita buat. Tu. Macam mana nak dapat yang kata peniaga yang jujur, kan? Baik. Dan sabda Nabi SAW, tak lama mana tuan-tuan, sekejap ya. Allah. Mari jauh tuan-tuan. Baik. Man istaghfara ghufira lahu, man istaghfara ghufira lahu wa in kana farran min az-zahf. Barang siapa minta ampun, ni cerita pasal dosa. Barang siapa minta ampun, nescaya diampun Allah baginya. Dan jika ada ia lari daripada sah perang sekalipun. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Perang ni wajib. Perang fisabilillah ni wajib kita hadiri bagi orang yang tiada uzur, kan?
Kata kita lari daripada perang, kan? Nak kemudian kita minta ampun dengan Allah Ta'ala dengan minta ampun sesungguhnya. Walau perang, lari pada perang sekalipun, Allah Ta'ala tetap ampun dosa kita. Nak ceritanya, banyak dosa kita tuan-tuan, mintalah ampun. Allah Ta'ala buka luas ruang dan peluang daripada Allah Ta'ala untuk kita minta ampun. Jangan sunyi mulut kita daripada istighfar, kan? Tuan-tuan, yang penting bukan sini, yang penting di sini. Istighfar asalnya di sini. Di sini sunat kita mengucapkan kalimah istighfar. Asal perkataan ghafara, ampun, dia letak perkataan alif sinta lit talab, dituntut minta ampun, disuruh tuntut minta ampun. Kan? Minta ampun lah. Sebab Allah Ta'ala bagi peluang kat kita. Aku nak bagi ni, aku nak bagi. Jangan sunyi mulut kita daripada, ataupun jangan sunyi hati kita, mulut kita daripada minta pada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ucapan ni kita duk sebut tuan-tuan, lepas sembahyang duk sebut, habis sembahyang kita sebut. Cuba tuan-tuan, besok dah tuan-tuan tanya, pasal apa dah lepas sembahyang kita dah ambil wuduk, mari sembahyang, Allahu Akbar, habis bagi salam, kan? Istighfar lagi. Bukankah dengan ambil wuduk dah menggugurkan dosa, dengan sembahyang, dengan sujud dah gugurkan dosa, pasal apa minta ampun lagi? 3 kali pula tu, pasal tak 5, pasal tak 10, ya? Antaranya hukama berkata tuan-tuan, kita ucap 3 kali ni, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali. Antaranya yang disebut oleh hukama, sebab apa yang kita minta ampun juga lepas sembahyang, sebab dalam sembahyang kita ni ada 3 unsur, qauli, fi'li, qalbi. Ketiga-tiga ni tak khusyuk. Perkataan kita baca, kita sangka kita baca betul, tapi tak betul bacaan kita. Fi'li kita, mata kita melilau tengok sana tengok sini, telinga kita dengar yang bukan pendengaran ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca pun kita buat tak dengar. Hati kita dah meracau, bukan ada di Malaysia tetapi ada di Tokyo, merata, melilau. Maka kita minta ampun. Hikmahnya kita minta ampun, kan? 3 kali, kan? Jangan lebih, kan? Kemudian kita baca pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kan? Cuma 3 semua nak menggugurkan dosa. Baik, apa kata Ibnu Mas'ud yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, astaghfirullahal azim, ya, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang mana tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dengan sendirinya, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Aku bertaubat. Dan 3 kali buat tuan, aku tak mau buat dah dosa ni. Berazam untuk tidak lagi lakukan kesalahan. Baik. Apa disebut ni? Diampunkan dosanya, dan jikalau ada ia lari daripada sah perang sekalipun. Sampai macam tu lah. Nak kira perang, daripada perang ni berat tuan-tuan, berat. Walaupun kita berada dalam satu situasi yang cukup getir, kita lari, salah tak salah, dosa tak dosa. Tapi bila kita minta ampun, adakah Allah Ta'ala tak ampun? Allah Ta'ala ampun. Lain pada dosa syirik, dan sebut di sini lain daripada dosa orang yang berhutang, yang tak mau bayar hutang. Baik, sikit lagi, ma'asara man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marratan. Tiada mengekali atas dosa orang yang minta ampun, dan jikalau kembali atas dosa pada satu hari 70 kali sekalipun. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Saya nak cepat ni tuan-tuan, nak laju. Kita buat dosa, rasa menyesal, kita minta ampun sungguh-sungguh. Lepas tu buat dosa lagi. Baik, adakah dosa yang dulu tu dicampur sekali dengan dosa ni? Tak. Dosa dulu dah hapus. Ini dosa baru, minta ampun lagi. Walaupun 70 kali sekalipun dikira dosa yang satu.
Dia tak bertapuk. Pasal kita minta ampun. Jangan tak minta ampun. Sebab ada orang bertangguh daripada dosa, tuan-tuan. Aku nak buat dosa, aku nak istighfar. Apa aku dah rasa nak buat lagi? Nak buat lagi. No, tuan-tuan. Sekarang kita iltizam. Namanya dosa, aku tak mau buat. Tertempuh dengan dosa dan buat dosa, minta ampun. Punya pemurahnya Allah Ta'ala, tuan-tuan. Pemurahnya Allah Ta'ala. Nak bagi kat kita ni. Yang Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim. No. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pemurah, penyayang. Penyayang Allah Ta'ala bukan penyayang macam kita makhluk dengan makhluk. Tak sama sekali. Ni Allah Ta'ala bagi peluang. Orang buat salah kat kita, tuan-tuan, bukan satu, bukan 10, bukan 2. Satu buat salah. Kita dah berdendam dah dendam. Dendam pula bawa sampai ke mati. Aku tosah kata apa nama ni dia minta ampun. Kalau keluarga dia minta ampun sekalipun, aku tak akan maaf. Sampai macam tu. Masa dia sihat dulu tak ada minta ampun pun, kita punya perasaan marah, tuan-tuan. Amarah kita tinggi. Bagaimana kita nak redakan marah ni? Ya, ni tuan-tuan, minta ampun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan redakan amarah kita, emosi kita, supaya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, dalam perkara ni, tuan-tuan, saya sebagai juru nikah apabila minta pengantin untuk lafazkan istighfar, sekarang istighfar kata istighfar, ya. Dia boleh duduk senyap, istighfar, tarik nafas. Saya kata susah nak istighfar ni, berat sungguh. Tak istighfar lah, dia tarik, dia buat macam tu. Tak istighfar lah, sebut je. Saya bukan turun exercise tarik nafas tu, no, sebut saja. Tak tahu nak istighfar, tak tahu. Payah, tuan-tuan. Ni tambah dalam musim PKP ni, tuan-tuan, ya, kami jalankan ujian temuduga lisan kepada mereka yang tak berkursus, yang tak dapat berkursus dalam tempoh PKP. Dalam tempoh PKP ni baru kita tahu tembelang rakyat Malaysia. Majoritinya gagal dalam pendidikan agama, gagal dalam temuduga. Fatihah pun tak lepas. Dia boleh baca tapi tak betul. Bayang, tanya doa kunut wajib atau sunat dalam sembahyang? Wajib. Bacaan subhana rabbil a'la wa bihamdihi wajib atau sunat? Wajib. Dia bedai semua wajib. Tak apalah juga. Sekarang baca doa kunut yang kata wajib tadi, baca. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man tawallait wa afini fi man tawallait wa. Dia dah campur aduk dah. Saya kata bila semai subuh hak bila ni baca macam ni? Kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang saya interview, kalau lelaki perempuan tu memang duduk dengan kawasan saya, dua-dua saya panggil interview supaya hak lelaki tahu ni nak jadi bini dia, yang bini pun tahu hak ni nak jadi suami dia. Baik, sekarang ni tinggal saya lelaki, hang budak baca doa kunut. Hak perempuan senyap, sunyi, sepi. Tak tahu Ustaz. Tak tahu. Habis tak sembahyang subuh ke? Lama dah tak sembahyang. Senang simple dia jawab. Lama dah tak sembahyang Ustaz. Sejak bila tak sembahyang subuh? Sejak form 1. Sejak form 1 tak sembahyang subuh. Bayang tengok. Ini bukan cerita lawak, tuan-tuan. Sejak daripada form 1 tak sembahyang subuh. Sayang, sekarang bukan nak persoal kat dia. Apa perasaan mak dan juga ayah dia apa melihat anak tak sembahyang subuh? Takkan kita boleh tengok anak tak bangkit sembahyang subuh? Kalau kawan saya ada buat macam ni, dia ambil vacuum tu, hose vacuum tu, letak kat telinga anak dia. Subuh, bangkit. Kan? Tak kira apa, takkan boleh tengok anak tak sembahyang subuh. Itu tak sembahyang subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Fail, tuan-tuan, fail. Fail. Fatihah fail. Macam mana nak kata sembahyang terangkat? Tak terangkat sembahyang. Itu anak-anak kita yang di luar, yang tak mari masjid. Hak dalam masjid tak teh lagi, tuan-tuan. Kan?
rukun iman, rukun Islam pun dah selaru hak 6 dengan 5. Kan? Selaru. Dan jadi kita ambil hal lah tuan-tuan, itulah perkara yang dikongsikan bersama dengan tuan-tuan. Nak ceritanya pertama pasal hutang, yang keduanya minta ampunlah kita banyak-banyak pada Allah Taala, sebab jalan kita masih ada tuan-tuan. Jalan kita masih ada. Insya-Allah saya doa dan juga pesan untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan agar sama-samalah kita dapat menikmati apa yang disebut awal tadi, doa yang kita lazim dia baca, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Lazim duk baca doa tu, kan? Ya Allah, berilah kesudahan hidup aku ni kesudahan yang baik, dan jangan diakhirkan kehidupan aku ni dengan kehidupan yang buruk dan juga kehidupan yang jahat. Itu yang kita minta doa. Mudah-mudahan tuan-tuan, sebab mati tak mengenal waktu, mati tak mengira tempat, anywhere, anytime, any place, kan? Tak tahu, tak tentu tempat. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala mengampun segala dosa-dosa kita, ya, dan juga mudah-mudahan juga Allah Ta'ala merahmati, memberkati kita semua ini dalam kehidupan kita ni sebelum kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya, saya mohon maaf sekiranya seandainya ada baik-baik bicara daripada saya sepanjang pertemuan kita yang singkat ini, ya, ada membuahkan perkara-perkara yang tak baik daripada saya ini. Saya mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Ta'ala dan juga pada tuan-tuan, ya. InsyaAllah kita akan bertemu di lain masa dan ketika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.